Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan umat baginda Rasulullah berbanding umat-umat yang terdahulu berkaitan dengan syukur atas nikmat. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan satu musibah, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menguji dengan nikmat, tetap juga umat baginda Rasulullah itu bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah kerana Allah Subhanahu wa taala, makna yang menciptakan nikmat. Berbanding umat Bani Israel yang terdahulu, mereka tidak pandai untuk terus bersyukur kepada Allah atas yang memberi nikmat. Tetapi mereka itu kalau nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kena ada sesuatu dulu yang mereka dapat. Dapat makan dulu, dapat minum dulu, dapat tempat tinggal dulu, dapat nikmat itu, nikmat ini. Oh, barulah nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Bani Israel yang terdahulu, apabila diperintah untuk bersyukur atas nikmat Allah, maka diperintah kepada mereka, wahai Bani Israel, syukurlah kamu terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Maksudnya mereka mengingati Allah melalui nikmat dulu. Mereka tak pandai nak terus mengingati Allah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka bersyukur kepada Allah, terus mereka mengingati Allah yang memberi nikmat tanpa dia melihat nikmat apa yang mereka dapat. Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat makan dan minum. Disebabkan dalam kehidupan kita, makan dan minum itu sangat besar nikmatnya, sehingga kalau orang itu pergi ke angkasa sekalipun, dia kena bawa bekalan makan dan minum. Kalau manusia itu sampai ke bulan sekalipun, rasanya hebat. Tetapi kalau tak bawa bekalan makanan dan minuman suatu berada di bulan, mereka akan mati juga, kelaparan, kehausan. Makna menunjukkan kulu washrabu, makan dan minum, sangat besarnya nikmat. Cuma beza, umat Bani Israel nak kena makan dulu, nak kena minum dulu, bahkan kena bagi dulu apa yang mereka nak, barulah mereka akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui tentang umat baginda Rasulullah, umat yang paling istimewa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman, bersyukurlah kamu akan segala nikmat. Wahai orang-orang beriman, teruslah kamu mengingati Allah. Maksudnya tanpa kamu melihat nikmat, terus kamu mengingati yang memberi nikmat. Keduanya ada perbezaan. Wahai orang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, makna yang memberi nikmat, tanpa melihat material nikmat yang ada dalam diri dia, yang diberi oleh Allah, yang dimilikinya. Tapi bagi Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel sekalian, kenanglah kamu akan segala nikmat yang aku telah beri kepada kamu. Maksudnya nak ingat Allah, tengok nikmat. Umat Islam, umat baginda Rasulullah, tanpa melihat nikmat pun dia boleh terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintah umat Bani Israel mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, tidak lain kerana
keadaan kefahaman agama pada mereka pada ketika itu sekadar itu je. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah Subhanahu wa taala perintah kita beribadah kepada Allah seperti mana Allah perintah malaikat, kita akan beribadah juga kepada Allah, walaupun bukan kerana nak masuk syurga ataupun tak mau dihumban masuk neraka. Tetapi umat yang terdahulu, khususnya Bani Israel tu yang paling banyak masalah. Mereka akan menyembah Allah kalau ada ganjaran syurga buat mereka. Begitu. Berbeza. Itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya kamu adalah umat yang terbaik. 70 umat, kamu umat yang ke-70 kata Rasul, umat yang terbaik. Yang terbaik di sini jangan dilihat pada material yang diberi oleh Allah, tapi yang dimaksudkan adalah yang terbaik ada hubungan jiwa, hati, ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, ulama di zamanku, ulama di kalangan umatku setaraf seperti mana nabi-nabi Bani Israel dah. Bukan nabi, bukan rasul, tapi kealiman mereka itu seperti mana para nabi rasul Bani Israel. Cuma Nabi SAW tidak menyebut umat yang lain. Nabi kata umat Bani Israel. Mengapa agaknya 70,000 nabi untuk Bani Israel? Kalau dikaitkan dengan 70,000 ulama-ulama besar untuk umat Rasulullah SAW, setaraf dia. Setaraf. Pada bukan kedudukan khususiyah. Khususiyah tu kenabian, risalah, wahyu. Itu umat Rasulullah tak dapat. Tapi kedudukan yang setaraf itu adalah ma'rifah dia, ilmu pengetahuan. Itu yang luar biasa. Itulah istimewa, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dikaitkan ayat tadi, ya Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai kaum Bani Israel sekalian, maknanya keturunan Nabi Yaqub. Sampailah hari ini Yahudinya, Nasraninya, yang mana dah berubah mazhab, berubah pemikiran, berubah agama, tapi dinisbahkan mereka Bani Israel. Dan ayat ini turun di Madinah. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, berkata pula kepada umat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak guna kalimah tu. Mereka kalau nak ingat Allah, terus saja alladzina yadhkuruna Allah, itulah orang-orang yang beriman tadi, umat Rasulullah, terus mengingati Allah. Apa maksudnya? Tanpa mereka menghayati nikmat, terus menghayatinya yang memberi nikmat. Itu mak baginda Rasulullah pada ma'rifah. Dan ma'rifah ini dimiliki oleh Nabi-Nabi Bani Israel dulu, tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, kaumnya di kalangan Bani Israel. Kerana apa? Mereka nak sesuatu baru, mereka pun bersyukur. Umat baginda Rasulullah, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah, tetap mereka bersabar dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka memahami kitab Allah. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan balaan hasanah, ada juga musibah itu bala yang bersifat baik untuk dia. Itu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah dalam hal ini ada perbezaan antara seorang hamba dengan bersama nikmat dengan seorang hamba yang mana selalu bersama yang maha memberi nikmat. Kaum Bani Israel, mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, lalu mereka pun menyembah Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menyembah Allah kerana dia maha pemberi nikmat. Itu adalah satu ilmu ma'rifatullah yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini berkaitan dengan mahabbatullah, mencintai Allah. Ada di kalangan tabiat manusia
Dia mencintai fulan bi fulan disebabkan orang itu memberi dia ini sekian sekian sekian, lalu dia pun mencintainya. Ada seseorang mencintainya fulan bin fulan bukan kerana dia memberi sesuatu, sama ada dia pandai ataupun bodoh, tetap dia mencintainya. Tetapi umat kaum Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia mencintai disebabkan ada sesuatu yang sampai kepada mereka. Umat baginda Rasulullah mencintai Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, kerana wujudnya Allah yang maha bersifat cinta terhadap hamba-Nya. Terus umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kerana perbezaan ini adalah perbezaan yang besar. Cinta kerana dapat nikmat, maknanya nak mencintai Allah kerana Allah beri nikmat. Umat baginda Rasulullah, dia tidak melihat nikmat tadi, tapi dia melihat yang maha memberi nikmat, lagi jauh rasa nikmatnya. Dikiaskan, dikaitkan dengan nikmat syurga. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala beri istana, Allah Subhanahu wa taala beri juga makan, beri juga minum secara mudah. Nikmat yang berterusan, yang berkekalan, yang berpanjangan selama-lamanya. Macam-macam nikmat. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya, iaitu ahli syurga, itu jauh lebih besar nikmatnya sehingga mereka tak terasa lagi nikmat-nikmat yang lain. Kerana nikmat memandang Allah adalah nikmat yang paling agung, paling tinggi. Jadi tidak lain, itulah dikaitkan tadi. Jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah kerana wujudnya Allah, mencintai Allah kerana dialah zat yang memberi nikmat tanpa melihat apa yang ada dalam diri itu. Oleh kerana itulah syurga itu mahal, tetapi yang ramai dapat membelinya adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Bagaimana mereka membelinya? Pasti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya beribadah kepada Allah layak masuk syurga, walaupun mungkin masuk syurga tanpa hisab. Kesan daripada ibadah, walaupun orang yang beribadah diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ada saja disebutkan dalam Hayatul Sahabah, itulah kisahnya para sahabat Nabi. Ramai di antara sahabat Rasulullah Allah uji dengan kemiskinan. Mereka tetap berusaha, mereka tetap bekerja, tetapi tetap juga Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kemiskinan. Tapi kata Rasulullah, mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Bahkan mereka akan masuk dulu ke syurga. Setelah 500 tahun barulah orang kaya masuk syurga. Bahkan Nabi mengatakan, aku melihat syurga lalu aku mendapati ramai di kalangan orang-orang miskin. Apa maksudnya? Di antara para sahabat Rasulullah, Nabi telah melihat mereka itu ada dalam syurga, ada secara ramai-ramai. Jadi ini menunjukkan dalil dan hujjah. Umat baginda Rasulullah, kita mulai dengan kurunnya baginda Rasulullah, disebabkan para sahabat dengan Rasul adalah kurun yang terbaik. Lalu mereka itu masuk syurga. Mereka masuk syurga tanpa hisab, tidak lain dengan kesan ibadah, dan bukan disebabkan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas faktor kekayaan, tapi Allah menguji dengan faktor kemiskinan. Tetapi Bani Israel yang terdahulu tidak mahu gitu. Itu pasal kita lihat sampai hari ini kaum Bani Israel, Yahudi ataupun Nasrani, mereka tidak boleh hidup dalam keadaan miskin ataupun susah. Tak boleh. Itu pasal apabila hidup mereka dalam keadaan begitu, kita lihat kebanyakan yang membunuh mereka juga. Mereka tak boleh hidup miskin. Mereka perlu hidup dalam keadaan kekayaan, hidup kaya. Hidup tak pernah cukup dengan kekayaan. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Oleh kerana itu mereka tak pernah puas, mereka akan tamak nak itu nak ini. Kita tengok dalam sejarah peperangan yang terakhir, orang itu ambil Iraq,
Rupanya nak minyak, padahal dia pun ada minyak juga. Dia pun dah ambil minyak negara lain dah, dia nak juga. Begitu juga kita lihatlah Israel hari ni nak juga Palestin tu. Dia nak apa? Tamak dia. Padahal negara dia tu dah macam-macam ada. Bahkan dia dah dapat minyak free pun banyak juga. Macam-macam dia dapat. Dia tak pernah cukup. Apa maksudnya di sini? Kerisauan, kebimbangan hidup tanpanya ada kekayaan. Bahkan orang yang banyak, yang kaya-kaya dalam dunia pun di kalangan mereka juga. Jadi apa maksud di sini? Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Biarkan mereka dalam keadaan demikian. Kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Itu yang perlu kita ketahui. Seperti mana juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan untuk kita, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, wahai orang beriman, kamu semua ingatilah Allah. Maksudnya terus tanpa melihat nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, aku adalah zat yang perlu ditakuti, dan untuk tidak mensyirikkanku dengan Tuhan selain daripada aku. Barang siapa yang takut menyekutukanku, nescaya ia berhak mendapat pengampunanku. Apa maksudnya? Barang siapa yang tidak mensyirikkan Allah, tidak membawa dirinya kepada kekufuran, kekafiran, maka pasti dia akan mendapat syurga dan rahmat daripada Allah. Sebab orang yang dapat masuk syurga semua orang yang telah diberi keampunan oleh Allah. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka. Allah menghendaki keampunan buat mereka kerana apa? Mereka jaga diri mereka agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kaum Bani Israel, mereka telah menyekutukan Allah. Seperti mana datang orang-orang Yahudi ke baginda Rasulullah, ya Muhammad, kami orang Yahudi yang menyembah Uzair kerana Uzair juga Tuhan, kerana dia adalah anaknya Allah. Lalu kamu menyembah Allah yang bagaimana? Turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya kita tidak menyembah sesiapa melainkan hanya Allah. Yahudi berterus terang mereka menyembahnya Uzair. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibbahu, kami anak-anak Allah sebab kami pun keturunan Uzair. Kemudian datang orang-orang Nasrani, Kristian. Kenapa kita sebut Nasrani, Kristian? Sebab salib dah ada kat leher mereka. Dalam hadis sahih, datang seorang Yahudi yang disebut Kristian dah, sebab Kristian tu pada salib dia. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengakui engkau adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, sebab setiap kali dia datang, dia buat istihar begitu, tapi dia tak masuk Islam, dia tak mahu mengucap dua kalimah syahadah. Lalu Rasulullah pun bertanya, bilakah masanya lagi kamu akan memecahkan berhala yang ada pada lehermu tu, salib tu? Lalu dia kata apa? Ya Rasulullah, aku takut sekiranya aku mengucap dua kalimah syahadah, aku Islam, aku dibunuh oleh kaumku. Dia takut. Sedangkan barang siapa yang Islam, mereka akan dilindungi oleh orang Islam yang lain. Tapi dia tetap takut. Tetapi pada zaman Rasulullah, salib itu dah wujud. Salib itu dah wujud. Nak menunjukkan tidak mustahil yang disebut Kristian itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Datang orang Majusi di dalam asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Ya Muhammad, kami menyembah bulan waktu malam, waktu siang kami menyembah matahari, kami juga menyembah api. Ya Muhammad, apa yang kamu sembah? Turun, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian datang orang musyrikin Quraisy. Ya Muhammad,
Kami menyembah Hubal, berhala nama Hubal, Manat, Uzza, Latta. Ya Muhammad, Allah mana yang kamu sembah? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya apa di sini? Mereka adalah orang-orang yang batil akidah kerana menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Bani Israel, Yahudi Nasrani tadi. Termasuk. Oleh kerana itulah yang menyebabkan mereka itu melihat material, barulah mereka nak menyembah Allah Subhanahu wa taala kerana kejahilan mereka juga. Kejahilan mereka. Seperti mana contoh, Allah Subhanahu wa taala perintah kita puasa Ramadan, siang hari kita tak makan, tak minum, masuk waktu solat tetap kita solat. Subuh, zuhur, asar kita tetap solat, dan solat itu tak gugur walaupun bersamanya ada ibadah puasa. Umat yang terdahulu lain. Datang mereka kepada Nabi Musa, ya Musa, beginilah kami terus terang, kami tidak akan menyembah Allah, bahkan tidak akan mengikutmu ya Musa. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan kepada kami seperti mana Allah menurunkan makanan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Maksud menurunkan di sini kiasan, yakni maksudnya tanpa usaha. Terus Allah Subhanahu wa taala beri tanpa usaha. Dia nak begitu. Ya Musa, kami dah fed up, asyik makan manna wa salwa, manna salwa, burung madu itu takwil ulama. Kami nak juga makan sayur, kami nak juga makan kacang, kami juga nak makan bawang putih, bawang merah. Apa maksudnya di sini? Mereka minta dulu, bila dah dapat barulah mereka nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi benih-benih ni, keturunan ini yang buat problem sampai hari ini. Itu semata keturunan nenek moyang mereka juga yang dulu. Oleh kerana itulah kata Rasulullah, yang beriman di kalangan Bani Israel sedikit aja. Sedikit. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, cerita kaum Bani Israel yang menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Samiri. Nama tu ibu orang Bani Israel. Kita jangan kira berapa yang menyembah patung tu, kita kira saja yang tak sembah. Yang tak menyembahnya adalah Nabi Harun, Nabi Musa dan beberapa orang beriman, ahli keluarga mereka berdua, khodam Nabi-Nabi tadi. Yang lain semua ikut sembah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah oleh kerana mereka minta sesuatu tak dapat, memudahkan mereka mensyirikkan Allah. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan diuji lapar, masuk waktu solat, bangun pergi solat. Umatnya Bani Israel yang terdahulu, kalau tak dapat makan, bahkan diperintah puasa, mereka akan puasa tapi mereka tak akan solat. Kalau mereka solat, mereka tak puasa. Begitulah umat kaum Bani Israel. Dalilnya mana? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u solah. Mereka tinggal. Bila mula mereka tinggal solat, bila Allah perintah puasa, mereka pun kena puasa Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, mereka pun mulalah puasa. Bagi mereka bila dah boleh puasa, solat tak perlu. Ini apa? Ini pemikiran akidahnya Bani Israel. Oleh kerana itulah akidatul Islam tidak dibina dengan kaedah begitu. Tidak dibina dengan kaedah begitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menguji kita, bukan menunjukkan Allah membenci kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak bawa diri kita hampir sehampir-hampirnya dengan Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala menguji kita, bukan kerana dikaitkan kita ini kuat lalu perlu diuji. Contoh di antara kita, ini ada batu, tolong angkat. Ada orang berjaya mengangkatnya. Oh, batu ni 30 kilo. Batu sebelah tu cuba angkat, ada orang berjaya mengangkatnya, ada yang lain tak berjaya. Batu tu 50 kilo beratnya.
sehinggalah seluruh orang tak mampu untuk mengangkatnya, sebab kata batu ni beratnya 100 kilo, tak ada seorang dapat angkat. Contoh menguji kekuatan atas diri sesama manusia. Tetapi hendaklah kita ketahui ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, bukan kaitan sebab kita kuat ataupun tidak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita agar diri kita kena sentiasa ta'alluq, bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung pada kekuatan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, yaknilah manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lalu jangan bergantung dengan kelemahan kita, bergantunglah kepada Allah yang Maha Kuat. Itu maksudnya. Jadi hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala wajib juga disembah, walaupun tidak ada syurga dan neraka sekalipun. Kita saja yang faham. Yahudi Nasrani tidak memahami perkara ini. Mereka tidak memahaminya. Sebab bagi mereka nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kerana nak dapatnya nikmat, nak dapatnya syurga, lalu mereka menyembah. Seperti mana contoh mereka datang kepada Nabi Musa, ya Musa, kami di lembah Tih ni tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, melainkan kena diberi makan dan minum. Bagilah kami makan dan minum. Sebab mereka tak pandai nak bercucuk tanam. Sewaktu berada di lembah Tih, mereka pandai waktu di Mesir je. Lembah Tih bukan di Mesir, di Palestin, tak jauh pada Baitul Maqdis, 40 tahun ke situ. Ya Musa, kami diperintah untuk beribadah kepada Allah, tetapi bagaimana kami nak beribadah kalau tak ada makan minum? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi makan dan minum free je kepada mereka tanpa usaha. Manna wa salwa. Makanan tu luar biasa. Sebab apa? Bila mereka makannya manna, dia ambil kat celah pokok, kat ranting, masuk mulut, dia mencair, lazat, manis. Lepas tu memberi kekuatan. Free je daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya di sini? Perkara ini menjadi motivasi bagi kita. Maksudnya adalah jangan sampai kita nak minta free daripada Allah makan dan minum tanpa kita tak mau usaha, cukup ibadah. Jangan sampai begitu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya salati ila yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lepas Allah kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maknanya Allah perintah ibadah, solat. Apabila kamu disuruh untuk mendirikan solat, fas'au ila dzikrillah. Allah tak kata fas'au ila ni'matillah, segeralah kamu dalam mengingat nikmat Allah. Tapi Allah kata fas'au, segera kamu mengingati Allah terus. Sebab umat Rasulullah umat istimewa, tak perlu melihat nikmat. Bila dah selesai, fantashiru fil ardi, bertibaranlah kamu pergi cari, yabtaguna min fadlillah, apa yang telah dikurniakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, cari pergi. Apa maksudnya di sini? Maknanya kita memulai menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa apa-apa tujuan, melainkan keikhlasan hanya untuk Allah dalam ibadah. Kewajipannya begitu, dan bukan kerana nak syurga ataupun tidak mahu masuk neraka. Tidak ada kaitan. Fas'au ila dzikrillah, maksudnya segera terus kepada Allah, tidak melalui wasilah yang lain, tanpa melalui nikmat-nikmat, tanpa melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, tanpa melalui itu. Oleh kerana itulah dalam pengajian tasawuf ada perbezaan dalam mereka yang beribadah kepada Allah. Ada juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bergiat cergas dalam ibadah bila nampak nikmatnya. Padahal perintah ibadah tu sama. Seperti mana contoh, waktu dia dalam keadaan hidupnya gitu-gitu je, susah. Tak bolehlah nak ibadah macam ni sebab Allah tak bagi untuk memudahkan ibadah.
Tetapi bila Allah kayakan dia, barulah dia dapat ibadah sekian. Maknanya menunjukkan bahawasanya dia perlukan sesuatu untuk menggerakkan dia untuk beribadah kepada Allah. Satu. Yang kedua, ini yang terbaik disebabkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia. Tetap dia terus beribadah kepada Allah tanpa melihat ujian itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hamba-hambanya kerana iman. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ni dua ni lah golongan dia. Dua golongan dia. Sudah tahu golongan yang pertama tu jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Itu bukan jauh. Golongan yang kedua tu jauh yang lebih hebat kerana mereka terus beribadah tanpa melihat mereka senang atau susah dalam kehidupan mereka. Kita lihat Rasulullah sebagai huswatun hasanah. Apa yang Rasulullah tinggalkan? Tidak ada melainkan ilmu, melainkan risalah, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Quran. Rasulullah tidak meninggalkan buat kita kekayaan sehingga umat Islam boleh makan sampai hari kiamat tanpa usaha. Tidak ada. Begitu juga orang-orang yang beriman itu termasuk daripada golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memang sentiasa diuji dengan ujian. Mengapa agaknya? Kerana ujian itu nikmat bagi orang beriman. Bani Israel, ujian itu musibah buat mereka. Dia berbeza. Mengapa agaknya? Sebab umat Islam, umat yang tinggi ma'rifah. Sebab umatnya Rasulullah diberi ilmu oleh Allah dengan penambahan ilmu untuk mengetahuinya hikmah atau ujian. Bani Israel tidak ada itu semua. Mereka tidak tahu tentang apakah itu hikmah kerana mereka tidak memiliki ma'rifatul hikmah. Umat baginda Rasulullah memilikinya. Seperti mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya tidak sampai kepada kita tentang fadail amal, fadilat beramal, barang siapa yang mendatangi dua waktu yang gelap, maknanya subuh dan juga isyak, maknanya dia solat berjemaah dua waktu itu, maka di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi sinaran cahaya yang sempurna buat dia. Hadis ni tak sampai kepada dia, belum. Tetap juga dia akan datang solat berjemaah subuh dan juga isyak. Hadis ni belum sampai. Ada di antaranya umat Islam, khatib mengatakan tentang fadilat. Besar betul fadilat ni, aku mahu begitu. Baru dia pun datang. Seperti mana hadis Rasulullah, barang siapa yang solat subuh berjamaah, seperti mana fadilatnya dia solat sunat sepanjang malam. Ini tentang fadilat solat, belum disebut fadilat yang lain. Lalu bila dia mendengar fadilat, lalu dia pun datang. Seperti mana contoh, kalaulah ditawarkan barang siapa yang datang ke masjid ni, contohlah masjid sekian-sekian, masjid banyak duit lah. Siapa datang untuk solat subuh dapat seorang RM100, Zuhur RM20, Asar RM30, Maghrib RM10, Isyak RM50. Sebab apa? Ikut mana yang berat, mana yang ringan. Sebab nak datang subuh paling berat sekali, itu yang tawarannya RM100. Macam Maghrib tu rendah sebab biasa orang datang sembahyang Maghrib. Lalu apa maksud? Apabila mereka mendengarnya tawaran tersebut, barulah mereka datang. Kebanyakan yang gitu. Tetapi apabila saja tidak ada tawaran itu, maka tidak ada. Contoh, dua masjid, satu masjid memberi tawaran 100, ini 50, ramai-ramai akan datang ke yang 100. Apa maksudnya? Kerana dengan hapuannya mereka akan dapat. Bagi orang yang beriman, Rasulullah mengajar kita, datang bukan kerana itu, datang bukan kerana duit. Mengapa agaknya? Kerana masjid ni 100, masjid ni 50, masjid yang 50 angkat 200. Siapa yang datang solat ke situ? Akhirnya orang ramai-ramai berpindah pergi ke yang 200. Rupanya ada satu masjid lagi dapat khabar, siapa datang 500 dapat.
Ramai-ramai pergi lari ke masjid itu. Lalu tujuannya apa di sini? Kerananya harta tadi, maka berperangai macam Bani Israel juga. Perangai macam Bani Israel juga. Umat akhir zaman. Maka oleh kerana itu mereka tidak akan termasuk golongan umat Islam yang sejati. Maknanya benar-benar keimanan mereka dengan keimanan yang pasti. Tidak ada. Macam kita membinanya, sama ada ditawarkan ataupun tidak, kita datang kerana Allah, bukan kerana tawaran dan juga habuan. Jangan sampai kita datang kerana mari datang, sebab orang tu datang, kita pun datang ramai-ramai, ribu-ribu. Lepas tu orang tu tak mari dah, program pun tak ada. Tak ada dah, semua solat subuh di rumah. Maka dia datang kerana satu program, kerana orang tadi. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak mengajar kita agar berbuat demikian. Datanglah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang dikatakan orang hadir ke rumah Allah kerana Allah, ada ataupun tidak seseorang, adanya program ataupun tidak, dia akan hadir kerana Allah dan bukan kerana ada sesuatu di dalam masjid tu. Seperti ini contoh je, kalau sekiranya Datuk Siti Nurhalizah dah jadi ustazah, ribu-ribu orang datang. Kuliah duha lah, kuliah maghrib mana nak boleh. Maghrib penuh lah, semua perempuan nak maghrib, laki nak duduk mana? Penuh perempuan. Contoh je, sebab pernah berlaku kat kampung saya macam tu. Nak jalan pun tak boleh, sesak. Rupanya dia datang masjid, tapi bila dah tak ada, kosong balik masjid tu. Tok Siap, Tok Imam, jemaah yang sama yang tu dah. Sah, kembali balik satu sah. Apa maksudnya? Manusia mari kerana seseorang. Ini perangai macam Bani Israel tadi. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, agar jangan kamu datang kerana ada sesuatu, tapi datanglah kerana aku. Kalau kamu nak masuk syurga, kamu kena datang ke rumahku kerana aku. Tapi kalau kamu datang kerana seseorang, kamu nanti di akhirat cari dia. Sebabkan tujuan kamu kerana dia. Dalam ibadah tidak adanya penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Seperti mana disebutkan dalam satu riwayat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ujian kepada kita. Bagi kita ujian tu nikmat. Kerana apa? Dia hadir atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Allah menguji kita dengan musibah, itu bukan kehendak kita, kehendak Allah. Tapi oleh kerana termasuk kehendak Allah, dia akan menjadi sebuah kebaikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak bersifat zalim. Dia tak menzalimi hamba-hambanya. Ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hamba-Nya walaupun sebesar zarah. Mana musibah, bukan sebuah kezaliman. Allah tidak disifati dengan sifat zalim, tapi disifati dengan sifat rahmat. Orang mukmin fahamnya ni. Orang yang tidak beriman dia tidak fahamlah. Orang beriman faham itu adalah satu ujian yang berupa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebabkan ujian tadi, dalam satu riwayat, lalu Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan hamba-Nya di hadapan malaikat. Allah uji, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bangga. Lalu kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia bangga di hadapan malaikat. Allah berkata, wahai malaikatku, walaupun aku menguji mereka. Kita lihat pada zaman Rasulullah, Nabi sendiri uswatun hasanah. Para sahabat pun menjadi contoh tauladan itu dalam kehidupan kita juga. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diuji oleh Allah? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Benar-benarlah kamu akan diuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf. Kadang-kadang jatuh takut. Walaupun takut, mereka datang ke rumah Allah. Apa maksud takut? Takut di sini kalau adanya musuh, tetap mereka datang. Kerana Rasulullah kata, datanglah, Allah akan memelihara kamu.
Itu pasal para sahabat datang je. Kadang-kadang lapar, ju', walaupun kelapar tetap mari duduk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dalam keadaan lapar. Ada di antara mereka itu lapar tapi tak cerita ke orang. Pada zaman Nabi, takrif lapar setelah 3 hari 3 malam tak makan, baru takrif lapar. Zaman kita hari ni tak rasa sarapan pagi dah rasa lapar, dah kata lapar. Zaman Nabi dulu takrifnya miskin apabila dalam masa 40 hari tak ada apa yang dapat disimpan untuk dimakan. Zaman kita tak dapat simpan sehari pun dah miskin dah. Kan berbeza. Ialah kita tengok zaman pun berbeza kan. Jadi takrif itu mesti diambil pada pentakrifan yang baharu. Zaman Nabi takrif miskin lain, zaman hari ini takrif miskin lain. Tetapi hendaklah kita ketahui Allah tak pernah menyebabkan hamba-Nya kebuluran tak makan. Itu je. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan umat baginda Rasulullah kebuluran tak makan, disebabkan Nabi kata tidak berimanlah di antara kamu kalau dia tak tahu jiran sebelah rumah tak makan, padahal dia orang kaya. Lalu sahabat Rasulullah yang adalah sedikit daripada lebihan-lebihan gandum, tahu ada orang sebelah tak makan, bagi dia. Jangan tunggu dia minta, bagi, sebab kita dah tahu. Sebab itu adalah fakir, sebab fakir ni segan nak minta. Miskin terpaksa minta. Kadang-kadang makan dulu yang haram baru beritahu Nabi. Apa dia makan? Dia bukan makan dengan cara mencuri, dia makan bangkai. Contoh, ya Rasulullah, aku terpaksa ya Rasul makan bangkai. Nabi kata, mengapa? Begini ya Rasul, kami sekeluarga dah tak makan 3 hari. 3 hari tak makan. Allah uji, ju'. Aku berjalan-jalan, lalu aku tengok ada bangkai anak kambing mati, tak membusuk lagi. Dan jadi bangkai maksudnya dia mati begitulah, tak ada sembelihan, jadi bangkai lah. Haram dalam Islam makan bangkai. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan buat kamu makan bangkai. Maknanya haiwan yang mati tanpa sembelih atas nama Allah. Jadi aku ambil ya Rasul, aku lapar, aku masak untuk ahli keluarga aku. Apa jawab Rasulullah? Kamu darurah, halal, makanlah dengan bismillah. Apa maksudnya? Itu adalah satu ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat. Sebahagian sahabat diuji begitu, tetapi sahabat Rasulullah ini tak pernah miss untuk solat jamaah walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ibadah tetap beribadah walaupun ada ujian. Lalu kita lihat hikmah di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkasih sayang dengan hamba-hambanya dalam keadaan darurah, makanlah. Allah Subhanahu Wa Taala tak menzalimi, tak, aku tak ubah. Kamu dalam keadaan lapar bagaimanapun jangan makan yang aku haramkan. Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala kata, faman itughayyara baghi wala 'adin fala isma ali. Barang siapa yang terpaksa makan, hakikatnya dia tahu hukumnya haram, memang tak boleh makan, tapi terpaksa makan, fala isma ali, maka tak ada dosa buat. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang memahami bahawa sini ujian itu adalah rahmat dan juga nikmat daripada Allah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tak membiarkan. Seperti mana contoh kita jihad fi sabilillah waktu tu bulan Ramadan. Lalu Rasulullah kata, makanlah kamu dalam bulan puasa. Kita diuji dengan jihad fi sabilillah. Nabi ambil air, Nabi minum, sahabat Nabi akan ikut dan minum. Bulannya bulan Ramadan, dalam peperangan. Lalu kita lihat banyak peperangan dalam Islam dalam bulan Ramadan. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala tak menzalimi hamba dia walaupun diuji dalam bulan Ramadan, tapi terus mereka beribadah kepada Allah, terus mereka berjihad fi sabilillah walaupun diuji, dan mereka juga tidak meninggalkan solat. Inilah disebut umat yang terbaik, umat Bani Israel yang terdahulu. Kalau diujinya pada bulan tersebut, mereka pasti meminta, kami tak mau makan baru kami akan jihad, tak mau puasa.
ada syarat-syarat. Itulah Bani Israel. Dan kita lihat bagaimana kaum Bani Israel dengan kejahilan mereka sampai peringkat nak tengok Allah Ta'ala. Ya Musa, kami tidak akan beriman dan ikut engkau sehingga kami nak tengok Allah dengan dua mata kami. Sampai begitu. Ini persoalan akidah. Kalau mereka kata, ya Musa, kami tak laratlah nak pergi perang, kau dan Tuhan kau lah pergi perang, ini Allah. Kami ni lapar, cuma nak pergi perang, nak angkat senjata pun tak larat. Mungkin ada rukhsah, tak perlulah pergi perang. Tetapi kalau minta, ya Musa, kami tak mau ikutmu, beriman padamu, hatta narallaha jahra, sehingga kami nak tengok Allah dua mata kami. Itu akidah. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tak pernah nak minta Nabi, ya Rasul, kami tidak mau solat sehinggalah Allah kami tengok senang sikit nak solat. Tidak ada. Dan nampak Allah senang sikit nak khusyuk. Dia ingat Allah Ta'ala ni menjelma seperti mana satu jelmaan bulan pada waktu malam, bulan purnama ke, ataupun matahari di tengah hari ke. Itu jelmaan-jelmaan akal yang batil. Lalu malaikat pun menjawab, sebab apa Allah kata, aku bangga dengan hamba-hambaku umat Nabi Muhammad, disebabkan mereka beribadah kepadaku hanya untuk aku. Lalu kata malaikat, ya Allah, mereka itu beribadah kerana nikmat yang telah kau berikan kepada mereka. Lalu kata Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala kata, aku telah cabut nikmat tu buat mereka. Apa maksudnya? Makna mereka terus beribadah kepadaku walaupun aku ambil kembali nikmat yang aku berikan kepada mereka. Seperti mana contoh, seseorang ada dua mata dapat melihat, Allah ambil nikmat melihat, tetap beribadah kepada Allah. Telinga, Allah ambil nikmat tu mendengar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil nikmat kekuatan, tangan dah tak boleh bergerak, tangan tak boleh bergerak, tetap juga mulut kata dia nak beribadah kepada Allah. Mana bukan disebabkan kekuatan nikmat tangan dan kaki ataupun nikmat yang lain. Tu yang Allah Subhanahu wa taala bangga. Dan kata Allah, walaupun aku dah ambil nikmat-nikmatku, mereka terus beribadah kepadaku dan mencintaiku. Dan di antara ada hamba-hambaku yang paling ku senangi, yang paling aku cintai kerana doa mereka. Sebab apa? Aku menguji mereka sehingga mereka akan berdoa kepadaku, ya Rabbi. Sebab itu yang paling aku suka sekali. Maknanya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita sampai peringkat ya Allah, ya Rabbi. Allah suka sangat yang itu. Itu yang menyebabkan hamba-hamba ini masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata ramai betul masuk syurga, tapi miskin-miskin itulah yang ramai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebanyakan mereka masuk syurga tanpa hisab pun mereka juga apa yang dia nak dihisab apa pun tak ada. Bila mati tak mewariskan apa-apa, mereka baju yang dipakai je. Apa maksudnya di sini? Itulah menunjukkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kerana nikmat, tapi kerana yang memberi nikmat Allah, yang Maha Pemberi nikmat tu. Itulah menjadikan umat baginda Rasulullah adalah umat yang terbaik. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.